Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat sejahtera. Apa khabar para pelajar? Hari ini kita akan membicarakan tentang tema 4 berkaitan dengan Perlembagaan Malaysia tahun 1963. Apakah perkara-perkara penting, ciri-ciri penting, konsep penting dan perkara-perkara yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia yang mesti kita kuasai untuk membolehkan kita menjawab apakah soalan yang berkaitan dengan Perlembagaan Malaysia. Teruskan bersama saya, Syukur Sensei. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi di dalam sesebuah negara. Perlembagaan wujud dengan tujuan hendak mengendalikan pentadbiran kerajaan yang memerintah dengan licin dan saksama. Jadi perlembagaan merupakan dasar atau formula yang menyatakan bagaimana kuasa-kuasa awam di dalam sesebuah negara dibagi bahagikan dan digunakan. Perlembagaan Persekutuan Malaysia terdiri daripada 3 asas penting. Pertama, setiap individu mempunyai hak tertentu. Hak-hak tertentu yang dilindungi atau tidak boleh diganggu oleh mana-mana pihak. Itu yang pertama. Kedua, pembagian kuasa di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Dan yang ketiga, dalam Perlembagaan Persekutuan yang menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia, berlakunya pengasingan kuasa di antara badan eksekutif, badan perundangan dan juga badan kehakiman. Jadi inilah 3 perkara asas yang menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perkara ketiga yang dikatakan unsur tradisi dalam Perlembagaan Malaysia ialah berkaitan dengan bahasa Melayu. Dalam perlembagaan menjelaskan bahasa Melayu digunakan secara meluas untuk tujuan rasmi seperti mesyuarat, surat menyurat, penulisan minit mesyuarat dan juga prosiding perundangan di kebanyakan negeri seperti Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Johor. Perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan, bahasa Melayu telah dijadikan bahasa kebangsaan persekutuan. Yang ketiga, pemberian taraf kebangsaan kepada bahasa Melayu telah memberi kesan yang mendalam daripada pengiktirafan sebagai bahasa rasmi. Jadi bahasa Melayu secara automatik menjadi bahasa perantaraan dalam semua maksud rasmi. Fasal 6 dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan takrif maksud rasmi sebagai apa-apa jua maksud kerajaan, sama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, dan termasuklah apa-apa maksud sesuatu pihak berkuasa awam. Jadi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan bertujuan untuk menyatu padukan pelbagai kaum ke arah sebuah negara yang bersatu melalui satu bahasa yang sama yang digunakan oleh semua rakyat, iaitu bahasa Melayu. Unsur tradisi keempat yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu, di mana perkara 153 Perlembagaan Persekutuan, ia di-Pertuan Agong diberi tanggungjawab berat untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera di Sabah dan Sarawak serta kepentingan sah kaum-kaum yang lain. Jadi Pertuan Agong dikehendaki melaksanakan dasar-dasar yang melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera di Sabah dan Sarawak dari segi jawatan dalam perkhidmatan awam, pemberian beasiswa, bantuan atau kemudahan pendidikan dan pemberian lesen perniagaan dan perdagangan. Jadi hak istimewa ini telah diseimbangkan dengan kepentingan sah kaum-kaum yang lain dari segi hak untuk mendapatkan kerakyatan, peruntukan kewarganegaraan dalam perlembagaan, hak menganut dan mengamal agama masing-masing, serta hak menggunakan bahasa ibunda dan hak mendapatkan layanan yang sama. Itulah perkara yang keempat yang merupakan unsur tradisi dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963.